أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslim, muslimat, rahimakumullah. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan situasi di mana kita mengalami keadaan telinga kita berdengung ataupun berdesing. Apakah ada tanda-tanda yang tertentu? Ini antara perkara yang dibicarakan dan ada orang yang bagi pendapat yang macam-macam. Kan? Ada yang kata kalau kita bercakap dari segi agamanya bahawa Nabi SAW sedang menyebut nama kita. That's why telinga kita berdesing ataupun berdengung. Ada yang kata bahawa Nabi SAW sedang memuji kita di tempat yang tertentu, sehingga menyebabkan telinga kita berdesing ataupun berdengung. Ada juga yang kata itu adalah ingatan daripada Nabi kepada kita supaya kita berselawat kepada baginda. Ada juga yang berpendapat sedemikian. Jadi kita ingin tahu dakwaan-dakwaan macam ni dia bersumberkan daripada siapa ataupun di mana kita boleh dapati pendapat-pendapat ini muncul, dan apakah pendapat itu adalah pendapat yang authentic, kan, pendapat yang muktabar, yang sahih, berdasarkan kepada ajaran agama, ataupun dinilai semula dan dikritik oleh para ulama. Sebab kita tahulah keadaan telinga berdesing, berdengung ini juga dia ada explanationnya dari segi sains perubatan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan di kalangan ahli perubatan lebih mengetahui tentang keadaan itu. Kan ada orang kata dengan sebab kita nak kena stroke, darah tinggi, that's why telinga berdesing, berdengung. Itu nak kena check, kan. Perlu diperiksa oleh doktor sama ada betul ataupun tidak dakwaan sedemikian. Apakah itu merupakan tanda penyakit yang serius dan sebagainya. Maka yang tu perlukan kepada huraian dan penjelasan daripada pakar-pakar perubatan. Tetapi kita pada pagi ini kita akan berbicara berkenaan dengan dari perspektif agama, kan, apa pandangan ahli-ahli agama ataupun para alim ulama berkenaan dengan keadaan telinga yang berdesing ataupun berdengung. Baik. Yang pertamanya kita lihat kepada apa yang pernah diputuskan di dalam suatu muktamar. Saya ingin rujuk sahabat-sahabat sekalian kepada apa yang pernah diputuskan di dalam muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-11 bertempat di Banjarmasin. Muktamar ini adalah satu muktamar yang mengumpulkan ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia yang diadakan pada 19 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah bersamaan 9 Jun 1936. Lama ni, tahun 1936. Kita di Malaysia ni kita belum merdeka lagi. Kita merdeka tahun 1957. Baik, di dalam muktamar alim ulama di Indonesia yang bertempat di Banjarmasin itu, para muktamirin telah membahaskan berkenaan dengan pendapat di kalangan orang-orang Islam dan di kalangan ahli masyarakat yang mengatakan bahawa
orang yang mengalami keadaan telinga berdesing atau berdengung itu adalah seorang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyebut nama orang itu di satu tempat yang kita panggil sebagai tempat perhimpunan yang tertinggi, iaitu Al-Mala'ul A'la. Dalam bahasa Arabnya, fil lughatil Arabiyyah, kita sebut Al-Mala'ul A'la, ataupun di tempat perkumpulan dewan perhimpunan yang besar, di tempat yang sangat tinggi tempat itu. Ini berdasarkan kepada pendapat ulama. Jadi maknanya dakwaan ini dia ada sumber dia. Cuma kita akan tengok kepada perbahasan di kalangan para ulama berkenaan dengan dakwaan ini. Jadi dari mana asalnya pendapat yang mengatakan bahawa bila telinga kita berdesing atau berdengung itu tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama kita di tempat yang bernama Al-Mala'ul A'la, di Dewan Perhimpunan Tertinggi. Pendapat ini bila dibuat kajian semula, khususnya dalam muktamar Nahdlatul Ulama di Indonesia yang bertempat di Banjarmasin, mereka mengemukakan antaranya ia adalah pendapat Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Al-Azizi dalam kitab As-Sirajul Munir. Apa kata Ali Al-Azizi dalam kitab As-Sirajul Munir? Dia kata, qala Al-Munawi, telah berkata Al-Imam Al-Munawi, fa innal udhuna innama tatunnu lamma warada 'ala ar-ruh min al-khabaril khair. Dia kata, telah berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi? Dia kata sesungguhnya telinga tu bila dia berdengung ataupun dia berdesing hanya ketika datangnya berita baik kepada roh. Dia kata tanda telinga kita berdesing tu, berdengung atau berdesing itu sebab dia kata ada good news, ada berita gembira yang sampai kepada roh, dia kata. Jadi bila roh menerima berita gembira itu, maka dia ada simptom dia, tanda yang kita boleh kenal, iaitu telinga kita berdesing atau berdengung. Dan dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut nama pemilik telinga yang berdengung tu. Maksudnya kalau kita yang telinga kita berdesing ataupun berdengung, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyebut nama kita itu dengan kebaikan yang ada pada kita. Nabi memuji kita di satu tempat yang bernama Al-Mala'ul A'la, iaitu majlis atau dewan perhimpunan yang tertinggi di alam roh. Ini adalah kesimpulan atau rumusan yang dibuat oleh para mu'tamirin, ulama-ulama yang menghadiri muktamar Nahdlatul Ulama kali yang ke-11 bertempat di Banjarmasin, Indonesia. Jadi kalau orang tanya macam mana asal usul datangnya pendapat ini, maka itulah jawapan dia. Dan itulah juga pendapat di kalangan para ulama yang berdalilkan kepada satu riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ibn Sinni, At-Tabarani dan seumpamanya. Dia kata sebagaimana kata Az-Zaila'i, dia kata apa? Contohnya dia kata berkaitan dengan dakwaan itu, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dalil dia lah kan, iaitu antaranya ialah apabila telinga kamu berdengung ataupun berdesing, maka hendaklah dia mengingati aku, yakni mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepadaku. Dia membaca selawat kepadaku. Wal yusalli, baca selawat kepada aku, dan bacalah zikir zakarallahu man zakarani bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingati orang yang mengingatiku dengan kebaikan. Ini adalah satu riwayat yang datang daripada Al-Hakim dan juga Al-Imam At-Tabarani. Baik, cuma kata Az-Zaila'i, dia kata apa? Dia kata riwayat ni ataupun hadis ini
bukan sahaja ada mengatakan bahawa kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingat kepada Nabi, akan tetapi ada anjuran supaya berselawat kepadanya dan membaca zikir zakarallahu man zakarani bi khairin. Jadi Az-Zailai kata dalam hadis ni tidak cukup bagi orang yang telinga dia berdengung atau berdesing hanya dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja sehingga dia berselawat kepadanya. Yani berselawat contohnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sebagainya. Dan kemudian disambung lagi dengan ungkapan zakarallahu man zakarani bi khairin, iaitu semoga Allah Subhanahu wa taala ingat kepada orang yang mengingati aku dengan kebaikan. Jadi ini antara punca kepada pendapat yang kita sebut sebentar tadi. Baik. Walau bagaimanapun pendapat-pendapat ini sebenarnya dibahaskan oleh para ulama. Contohnya apabila dilihat kepada apa yang disebut oleh Al-Azizi sebagaimana yang saya telah baca sebentar tadi. Jikalau telinga kamu, salah seorang daripada kamu berdengung, maka hendaklah dia mengingati aku, yakni mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca selawat kepada aku, serta bacalah zakarallahu man zakarani bi khairin. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana yang dipetik dalam kitab Azizi ala al-Jami' Saghir, dia kata sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik kepada roh bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut orang ataupun orang yang telinga berdengung itu dengan kebaikan di satu tempat yang bernama Al-Mala'ul A'la. Jadi itu contoh-contoh apa yang menjadi ulasan oleh para ulama. Maka apabila dilihat pula kepada riwayat yang kita baca tadi, yang pertamanya ialah apa yang dikemukakan oleh Al-Azizi dalam As-Sirajul Munir. Riwayat tadi bukan sahaja disebut oleh Al-Azizi tapi juga disebut oleh Al-Uqaili dalam Al-Mawdu'at daripada jalur Muhammad bin Ubaidillah daripada Ma'mar daripada bapanya. Baik, bila kita belajar ilmu agama, kita perlu ada disiplin. Kita perlu ada disiplin. Sebagaimana ilmu-ilmu lain, kan ilmu perubatan pun ada disiplinnya, ilmu kejuruteraan, ilmu undang-undang dan sebagainya. Semua itu ada disiplin. Sebagaimana perempuan memasak di dapur pun ada disiplinnya. Kita tak boleh memandai-mandai nak tambah itu, tambah ini, apa, nak dahulukan itu, nak dahulukan ini. Kita kena tanya orang yang pemilik resepi itu. Sebab kadang-kadang bila kita memandai-mandai ni, apa yang kita masak di dapur itu lain jadinya. Jadi macam tu juga dengan ilmu. Kan ilmu ni dia ada disiplin. Setiap ilmu, kan ilmu perubatan ada disiplin, ilmu kejuruteraan, ilmu accounting dan sebagainya, semua ada disiplin. Maka bila kita dikemukakan dengan pendapat-pendapat ini, para ulama mengajar kepada kita bahawa ilmu agama ni dia ada disiplin. Jadi apabila berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan riwayat-riwayat yang seperti ini, maka para ulama mengemukakan kepada kita perbahasan-perbahasan berkenaan dengannya yang perlu kita lihat, yang perlu kita buka minda kita. Jadi kata Al-Imam Al-Bukhari, Ma'mar ini perawi, salah seorang narrators. Bila kita berbicara tentang hadis, maka hadis itu dia ada teks dia ada teks. Dan pada masa yang sama dia ada sanad. Sanad itu kita sebut sebagai chain of narrators, kan, chain of narrators, rantaian perawi dia, kan. Jadi dalam rantaian perawi itu kita perlu lihat siapa dia perawi-perawi ataupun periwayat-periwayat hadis tersebut. Apakah mereka ini orang yang boleh dipercayai ataupun tidak, sebab apa yang kita nak pegang ni ia adalah ilmu agama, kan. Ia akan menjadi kepercayaan kita, keyakinan kita, dan ia menjadi alasan kenapa kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh ambil satu-satu pendapat itu dengan sewenang-wenangnya. Maka dalam hadis yang kita baca tadi, ada satu
di dalam hadis itu jalurnya daripada Muhammad bin Ubaidillah, daripada Ma'mar, daripada ayah dia. Maka kata Al-Imam Al-Bukhari, dia kata Ma'mar wa abuhu kilahuma munkarul hadis. Dia kata Ma'mar dan ayah dia ni, Ma'mar dan ayah dia ni, dua-dua orang ni, kalau kita tengok sanad tadi, chain of narrators tadi, ada nama tu, disebut Ma'mar dan juga ayah dia. Kan? Ma'mar ambil daripada ayah dia. Maka kata Imam Bukhari, Ma'mar dengan ayah dia itu adalah munkarul hadis. Maka ini menjadikan hadis itu bermasalah. Kan? Hadis itu tidak boleh dijadikan hujjah untuk kita mengamalkannya. Dan Al-Imam Ad-Darqutni disebut Muhammad bin Ubaidillah sebagai seorang matruk, seorang perawi yang tidak diambil ataupun tidak dipedulikan hadisnya. Dan kata Al-Uqaili, bila dia masukkan hadis ini dalam Al-Mawdu'at, bila bagi tuan-tuan dan perempuan yang mungkin tahu sedikit tentang bahasa Arab, bila sebut Al-Mawdu'at, kita dah dapat perasan dah bahawa ini ada masalah ni. Kan? Sebab Al-Mawdu' kan, Mawdu' itu palsu. Jadi bila Al-Uqaili dia masukkan dalam Al-Mawdu'at, dia mengumpulkan hadis-hadis palsu. Kata Al-Imam Al-Uqaili, dia kata laisa lahu asl. Dia kata hadis ni tidak ada asal. Kan? Tak ada asal. Tak ada dalam kitab-kitab hadis, dia kata. Dan dia kata Muhammad bin Ubaidillah, dia kata manakala Muhammad bin Ubaidillah dinyatakan oleh Imam Bukhari sebagai munkarul hadis. Baik, jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia di sisi para ulama hadis, hadis yang menceritakan tentang telinga berdesing, berdengung tadi, sama sekali kita tak boleh amalkan sebagai apa yang kita boleh percaya ataupun untuk kita melakukan sesuatu amal ibadat. Maka itu perkara yang perlu kita lihat, yang perlu kita hati-hati. Sebab kita tak mahu nanti amalan-amalan kita ni bercampur dengan benda-benda yang tak tahu datang daripada mana, asal orang bagi tahu pada kita, ada dalam kitab tu, kitab ni kita amalkan semua. Kita bukan macam tu. Kan? Kita perlu tapis, kan? Kita perlu amalkan apa yang very clear, yang authentic dalam agama kita, supaya amalan-amalan kita itu berada di atas landasan yang benar. Maka yang keduanya, poin yang keduanya, hadis yang kita baca tadi sama sekali menunjukkan kepada kita bahawa selain daripada itu tidak ada kan, hadis-hadis lain. Maka ini membuktikan bahawa tidak ada dalil yang kuat untuk kita mengatakan bahawa bila telinga kita berdesing ataupun berdengung itu bukti ataupun tanda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama kita. Kalau hadis itu benar sekalipun, kan? Katalah hadis itu kita kata benar sekalipun, kita kata tak apalah, saya nak amalkan juga. Kalau kita kata kita nak amalkan juga, maka hadis itu apa yang adanya adalah sekadar anjuran kepada kita untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telinga berdengung. Baik. Jadi apa yang jadi masalahnya ialah tambahan yang kata bahawa telinga berdesing, berdengung itu adalah tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil. Sebenarnya tak ada pun dalam hadis, dan itu adalah suatu pembohongan, benda yang direka cipta, benda yang aib, benda yang kita tak mahu kan amalan kita nanti diketawakan orang, kan kita tidak mahu. Sebab tu kita perlu tapis kan apa yang betul, apa yang authentic, apa yang sahih, supaya amalan-amalan kita ini tidak ada amalan yang karut ataupun yang boleh menjadi bahan ketawa orang. Telinga berdengung, kita kata Nabi panggil kita. Jadi tidak sewenang-wenang macam tu. Tidak semudah itu untuk kita percaya. Baik. Pada masa yang sama, kita diajar supaya hadis-hadis Nabi ini kita jangan ambil mudah. Kan? Semua benda kita nak kata, oh ni Nabi cakap ni Nabi cakap. Sedangkan kita tak tahu betul ke tidak ianya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, dia mengatakan man haddatha anni bihadithin, barang siapa yang menyampaikan suatu hadis daripada aku,
dalam keadaan dia tahu ataupun dia sangka bahawa hadis itu bohong, dusta, maka dia termasuk di antara salah satu pembohong. Jadi kena hati-hati, kan. Dan kata Imam Ibn Hibban, dia kata kalau kita tak tahu hadis tu palsu sekalipun, tapi kita was-was, kan, kita ragu-ragu, hadis ni betul ke, kan, hadis ni sahih ke, dia daif ke, dia palsu ke, macam mana. Tapi dalam keadaan kita ragu-ragu tu, kita sebarkan juga. Maka kata Imam Ibn Hibban, orang macam ni pun termasuk dalam ancaman hadis tadi. Maknanya kalau dia sebarkan juga, maka dia termasuk di kalangan orang yang berbohong. Jadi kita tak mau, kan, kita nak buat benda baik, kita nak sebarkan kebaikan, amal-amal soleh, tiba-tiba kita termasuk dalam ancaman Nabi SAW bahawa kita ni berbohong. Jadi kita tak mau. Dia samalah juga sebenarnya amalan agama ini, disiplin dalam agama, sama seperti mana kita dalam kehidupan kita seharian. Macam saya percaya majoriti di kalangan para penonton ataupun pendengar pada pagi ini, majoriti adalah di kalangan kaum wanita, kan. Kita beli handbag, kan, kita pilih, kan, kita bukan main ambil je handbag mana yang kita nak, kan. Kita tengok pada cantik ke tak cantik, kita tengok kualiti handbag itu, kita tengok handbag itu ori ke tidak. Kita ni kalau boleh yang tiruan ni kita tak mau, kan, kita nak yang ori, kan. Sebab apa? Sebab kualiti itu. Sama juga bila kita ke pasar, kita beli sayur, kita pilih, kan, sayur yang hijau, kan, yang tak ada kuning, yang tak ada ulat dan sebagainya. Itu contoh bagaimana kehidupan kita ni kita pentingkan kualiti, kita pilih. Jadi agama lebih-lebih lagi perlu kita hati-hati, kita perlu tapis, kita perlu pilih, perlu pentingkan kualiti. Jangan kita main tangkap muat. Asal orang kata ni agama ni, kita pun terima semua. Orang kata ni hadis ni, kita terima semua. Tidak semudah itu. Jadi kalau kita di kedai pun kita pilih, kita pandai nilai, kita pandai bezakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang terbaik dengan yang baik dan sebagainya, maka agama, dalam bidang agama lebih-lebih lagi kita perlu berhati-hati. Baik. Kemudian yang ketiganya, walaupun kita tidak memakai hadis ini, anjuran berselawat ketika telinga berdengung ataupun kita tidak beramal dengan hadis ini yang kononnya Nabi SAW sedang menyebut nama kita di Al-Mala'ul A'la, Dewan Perhimpunan tertinggi di alam roh. Di mana Al-Mala'ul A'la ini? Di Dewan tertinggi, Dewan Perhimpunan yang tertinggi di alam roh. Jadi walaupun hadis ini kita tak boleh pakai sewenang-wenangnya, tapi sebenarnya dalam agama kita banyak, kan, hadis-hadis lain yang kuat, kan, yang boleh dijadikan sandaran, yang sahih, yang autentik, yang menganjurkan dan menjanjikan kebaikan kepada orang yang berselawat. Sekurang-kurangnya ada lebih daripada 13, kan, hadis-hadis yang autentik yang menganjurkan kepada kita cara ataupun bila atau bagaimana untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Jadi kita tak payahlah nak tunggu telinga berdengung ke, telinga berdesing, lepas tu syok sendiri, kan. Kita tak mau. Oh ni hari ni tak ada lagi berdesing ni, kita dah risau dah. Sebab kita tertunggu-tunggu Nabi SAW sebut nama kita kononnya apabila waktu telinga kita berdesing ataupun berdengung. Sedangkan itu tandanya kita ada penyakit. Kita tak mau ada kekeliruan yang macam tu, kan. Kita tak mau. Jadi nanti dia akan menjadi satu bahan ketawa, kita akan dipandang rendah oleh orang, kita akan dihina dan sebagainya. Kita tak mau. Kita orang Islam, kita kena jaga maruah kita kena tampilkan kemuliaan kita, jangan kita biarkan diri kita dipermainkan oleh orang. Baik, sebenarnya dalam hadis-hadis banyak anjuran berkenaan dengan berselawat kepada Nabi SAW. Yang pertamanya kita panggil selawat mutlak, kan, selawat mutlak. Selawat mutlak ni makna selawat kepada Nabi SAW tanpa mengira waktu, tanpa ada
specific time ataupun specific places ke apa, tak ada. Ini mutlak kan. Bila-bila masa di mana-mana sahaja kita dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ayat Quran kan, surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benar ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dalil umum untuk menunjukkan kepada kita memang dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja kita berada, bila-bila masa sahaja. Dan dalam hadis Imam Tirmizi, dan ulama menilai hadis ni sebagai hadis hasan, kata Nabi aulan nas kan, orang yang paling aula, orang yang paling baik, aulan nasibi, ya orang yang paling baik di sisi aku, Nabi kata, pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Jadi kita nak jadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, maka kita kena memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Kita ni hidup kita atas dunia, kalau kita boleh duduk dekat dengan VVIP pun kita rasa hebat dah kan. Kalau contohnya our king kan, yang di-Pertuan Agong datang ke tempat kita boleh tengok ramai orang berpusu-pusu nak ambil gambar dan sebagainya, selfie. Cuba kita bayang kalau kita dapat makan satu meja, satu hidangan dengan yang di-Pertuan Agong sebagai contoh, kita rasa sangat mulia, kita rasa sangat bahagia, sangat gembira pada hari itu. Ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara sebagai contoh kan, berpusu-pusu orang nak ambil gambar, duduk dekat dan sebagainya. Itu dengan VVIP di atas dunia. Bila kita berbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berada dekat dengan VVIP yang sebenarnya, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di hari akhirat nanti, di hari kiamat, keadaan itu keadaan yang sangat dahsyat bagi orang yang berdosa. Jadi kita tidak mahu terplanting di kalangan orang yang akan bermasalah di hari akhirat nanti. Kita nak berada dalam kumpulan orang yang baik-baik. Dan bila kita melangkah ke alam barzakh, kita akan melangkah ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita atas dunia ni pun kita nak layanan yang baik. Naik kapal terbang kalau boleh, bagi siapa yang mampu, nak business class, first class, itu layanan yang baik. Kalau ke hotel sekalipun, bagi sesiapa yang mampu, kalau boleh tak mau hotel budget, nak 5 stars dan sebagainya, suite sebagai contoh kan. Kenapa? Sebab perbezaan yang ketara. Towel yang disediakan oleh hotel budget berbeza dengan towel yang disediakan oleh hotel yang mahal kan. Tempat tidur, katil, tilam, bantal pun berbeza antara hotel yang budget dengan hotel yang 5 bintang. Maka sudah tentulah di hari akhirat juga keadaan konsep yang sama yang kita boleh faham. Kita tidak mahu kita berada di kalangan orang yang mana tidak mendapat layanan yang baik di hari akhirat. Hari akhirat jauh lebih penting berbanding dengan kehidupan kita di atas dunia ini. Maka dan perjalanan itu lebih jauh kan, sebab kita tahu hari akhirat ialah kekal abadi. Dunia ni sementara kan, dunia ni fana kan. Al-baqa itu alam yang baqa ialah alam akhirat. Maka sebab itu antara caranya ialah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil yang kita sebut tadi. Kita tak perlukan dalil yang awal tadi yang dipertikaikan oleh para ulama. Baik, yang keduanya ialah selawat muqayyad.
Selawat muqayyad ni maknanya dia ada conditions dia. Conditions dia, syarat-syarat dia, cara yang tertentu, time yang tertentu, specific time. Dia ada tempat-tempat yang spesifik dan seumpamanya. Maka para ulama menyenaraikan lebih kurang ada dalam 15 berbelas-belas cara berselawat yang khusus. Contohnya ketika kita solat, ketika kita semayang kita selawat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu contoh di mana ia adalah selawat yang telah ditetapkan. Kalau selawat ketika tahiyat awal itu hukum dia sunat, dan selawat ketika tahiyat akhir itu hukum dia wajib. Jadi itu antara contoh selawat yang ada specific time, yang ada waktu yang spesifik, waktu yang tertentu dan tempat yang tertentu. Satu lagi iaitu ketika kita habis azan. Apabila selesai azan, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, hadis ni hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum," apabila kamu mendengar al-muadzina, kan, mendengar muazzin, maknanya dengar laungan azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Faqulu, maka Nabi perintahkan kepada kita untuk kita sebut apa? Itu kita sebut sama sebagaimana yang dia laungkan azan itu. Yang tu kita dah belajar kan tentang menjawab azan. Maka selepas selesai azan itu, apa Nabi kata? Thumma sallu 'alaiha. Lepas kita dengar azan tu, kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan sebagai contoh. Kan? Jadi kita berselawat kepada Nabi dan juga keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni Nabi kata, فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً sallallahu alaihi biha 10. Nabi kata, sebab orang yang membaca selawat kepada aku satu kali, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Yang ni jualan yang macam ni, offer yang macam ni tak ada. Kan? Ini adalah tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu apa yang diucapkan oleh Nabi itu illa wahyu yuha. Kan semua tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni kalau kita tengok ada sale, cuba kita tengok berpusu-pusu manusia pergi. Kan kalau bukan sahaja sale, kalau ada makan je, contohnya kita ada open house yang dianjurkan oleh pihak masjid sebagai contoh. Kalau ada sate, kan, kalau ada sate, berbaris orang dan berebut ambil sate tu, tak peduli dah orang kat belakang ni dapat makan ke tak dapat makan. Pasal apa? Yang penting aku dapat makan. Penuhkan pinggan tu dengan sate. Ini contoh. Orang kita kalau bab-bab perkara yang macam tu. Tapi kalau dalam bab dunia ni, tawaran yang sebegini, kita selawat satu je, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Tawaran seperti ni, apakah kita ada rasa tertarik dengan tawaran ini yang terdapat dalam hadis-hadis dalam Sahih Muslim? Maka ini adalah suatu tawaran yang sangat lumayan sebenarnya. Kita selawat sekali, kita dapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah menghuraikan selawat daripada Allah Ta'ala kepada kita itu adalah Allah Ta'ala merahmati kita. Kan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Jadi Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi ini sudah tentulah suatu perkara yang sangat-sangat kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu selawat, kita dapat 10 selawat. Kemudian kita dianjurkan untuk berselawat pada hari Jumaat, kan, iaitu bermula daripada malam Jumaat sampai kepada keesokan siang hari Jumaat. Dan kita tahu hari Jumaat berakhir dengan masuknya maghrib pada petang itu. Jadi kita start daripada malam Jumaat sampai siang hari Jumaat, kita memang dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu contoh, kan, apa yang boleh kita lakukan. Jadi kita jangan rasa
terlalu excited bila telinga kita berdesing. Kan sebab apa? Sebab kita bimbang kepercayaan kita itu tidak didasarkan kepada hujah yang kuat. Dan saya percaya kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian melihat kepada ataupun mendapatkan pandangan daripada doktor pakar, maka mereka akan mengatakan bahawa telinga berdesing atau berdengung ni kan ada dua kemungkinan. Kan? Sama ada ianya sesuatu yang tidak bahaya, yang boleh hilang dengan mudah dengan cara kita telan air liur sahaja, ataupun dengan sebab kita menaiki aircraft, naik pesawat, nanti bila lama ke atas tu dia akan hilang sendiri, ataupun ketika pesawat turun dan sebagainya, ataupun dia mungkin menjadi tanda-tanda penyakit yang berbahaya, kan. Yang tu tuan-tuan dan perempuan boleh baca dalam banyak website dalam talian yang menyenaraikan kenapa telinga kita berdesing, kan. Apakah ada jangkitan dalam telinga, apakah kerana telinga kita terdedah kepada bunyi yang sangat kuat, kan, ataupun kerana ada kuman dan jangkitan dan sebagainya, ataupun mungkin sebab ada berlaku kecederaan pada kepala ataupun tengkuk, kan, ataupun kesan daripada ubat yang kita ambil, mungkin kerana ada ketumbuhan, na'udzubillah, kan, mungkin ada masalah pada salur darah, mungkin kerana tahi telinga, kan, yang mengeras di dalam tu yang menyebabkan telinga kita tersumbat. Jadi macam-macam explanation. Jadi kita jangan seronok sangat tak pasal-pasal tiba-tiba sebab beranggapan kerana telinga kita itu berdesing tu sebab tandanya Nabi SAW sebut nama kita, tiba-tiba sebenarnya kerana ada jangkitan. Na'udzubillah. Rupa-rupanya kerana ada ketumbuhan. Kita tak cek pun sebab duk seronok sendiri, duk beranggapan nama aku disebut di Dewan Perhimpunan tertinggi di alam roh Al-Mala'ul A'la. Jadi ini adalah kepercayaan yang kita perlu berhati-hati, jangan terlalu mudah membuat kesimpulan seperti itu. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kita bimbang kalau kepercayaan kita itu nanti akan memberikan mudarat kepada kita sebab tidak berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang autentik dalam agama. Jadi kalau telinga berdesing dan berdengung tu kena check lah, kan. Itu yang lebih tepat, kan. Jumpa dengan pakar ENT, dia tak hilang-hilang. Ingat kalau naik pesawat dia hilang bila pesawat tu turun dan sebagainya. Telan air liur dia hilang. Tiba-tiba yang ni berdesing berdengung ni tak hilang-hilang. Jadi bimbang kalau itu simptom kepada penyakit yang berbahaya. Na'udzubillah. Baik, berbalik kepada anjuran berselawat tadi, maka begitulah, kan. Ada juga hadis daripada Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita setiap hari ni kita kena berselawat pada waktu pagi 10 kali, pada waktu petang ataupun malam 10 kali. Ini berdasarkan satu hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, man salla alayya, sesiapa yang berselawat kepada aku, bila pada waktu subuh, kan, pada waktu pagi 10 kali, kemudian pada waktu petang 10 kali. Sebagian ulama kata petang ini juga bermaksud malam, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Mudah tak? Mudah. Bukan susah pun, bukan 10,000 kali, tapi 10 kali je. Pagi ni kita selawat dekat Nabi 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun nak selawat Ibrahimiyah, sambung. Kan, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis, kan. Terpulang, kan. Kalau kita nak yang ringkas pun boleh, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 10 kali waktu pagi. Senang sebenarnya, kan. Jadi petang pun 10 kali. Kemudian seterusnya itu cara untuk dapat syafaat daripada Nabi SAW. Syafaat ni penting. Kita hidup atas dunia ni pun kita perlukan, banyak orang perlukan syafaat, kan. Kalau saya ingat di
banyak tempat. Contohnya di Penang ni suatu masa dulu, sewaktu ada ferry yang kereta boleh naik dalam ferry tu, dia ada lane lorong yang biasa yang kita bayar, saya lupa dah, dalam RM7 rasanya, untuk kereta naik di atas ferry tersebut. Dan dia ada express lane. Express lane kena bayar ekstra lah untuk dapat express lane. Jadi kita, kalau kita mampu, sudah tentu kita mau express lane, kan? Itu contoh syafaat atas dunia. Dunia pun kita nak pada syafaat. Anak kita nak masuk MRSM, nak masuk SBP, nak masuk universiti, nak masuk college. Ada di kalangan kita yang tak dapat masuk. Mula-mula fikirlah, ada tak kenal VIP mana-mana, YB mana-mana, menteri mana-mana yang boleh tolong, kan? Yang boleh tolong. Anak kita ni dah cukup syarat, cuma tak dapat tempat. Nak buat rayuan, nak kena cari kabel, siapa yang boleh tolong. Itu contoh syafaat. Kan, syafaat atas dunia. Kita perlukan pertolongan kepada orang di atas hajat-hajat kita, keperluan kita, kesusahan kita. Kan, saya ingat ramai juga di kalangan kita ni yang sakit, kan, tapi nak dapatkan rawatan yang segera di hospital swasta, private hospitals, tak mampu ataupun tidak ada takaful, kan, maka mereka pergi dapatkan perkhidmatan perubatan di hospital kerajaan, kan. Bila pergi ke hospital kerajaan, appointmentnya pun lambat ataupun nak tunggu tarikh temu janji lambat. Maka mulalah cari, ada tak kenal siapa-siapa yang boleh bagi tarikh yang cepat dan sebagainya. Itu contoh. Atas dunia pun kita perlukan syafaat, pertolongan orang, bantuan orang dan sebagainya. Jadi kalaulah urusan kita di atas dunia ini yang fana, yang sementara, yang akan binasa ini pun kita sangat perlukan kepada pertolongan itu, pertolongan ini, kan, kabel itu, kabel ini. Maka di akhirat yang mana kita semua belum sampai lagi ke alam itu, dan sudah pasti, kan, tidak ada kecuali, kan, kita semua akan melangkah ke alam itu nanti. Sudah tentu kita perlukan pertolongan, dan pertolongan itu kita panggil syafaat, kan, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak siap sedia dengan syafaat, untuk kita dapatkan syafaat daripada Nabi, antara amalan yang sebenarnya mudah untuk kita amalkan ialah 10 kali selawat kepada Nabi pada waktu pagi dan 10 kali selawat kepada Nabi pada waktu petang ataupun pada waktu malam. Itu contoh, kan. Jadi kalau kita boleh gambarkan, kalau atas dunia pun kita perlukan pertolongan manusia, yang kita panggil apa namalah, kabel ke apa ke, maka di akhirat itulah yang sebenarnya yang mana kita perlukan bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya ialah ketika kita berada dalam majlis, kan, kita berada dalam majlis ramai-ramai, ada program, maka dalam majlis tu kena ada selawat. Jangan lupa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu alayya ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan." Nabi kata, jikalau ada satu kumpulan kaum yang duduk bersama-sama dan tidak mengingati Allah serta tidak berselawat kepada Nabi mereka, maka itu akan menjadi bahan penyesalan baginya. Kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tidak ingat kepada Allah, kita tidak selawat kepada Nabi, maka itu akan jadi bahan penyesalan. Kita akan menyesal, kan. Kalau boleh nak pusing balik, nak U-turn balik atas dunia ni, tapi sudah tentu kita tak boleh nak kembali semula ke atas dunia, di atas dunia ini. Once kita dah meninggal, nak balik semula di dunia ni dah tak boleh. That's why kenapa setiap kali ada program, jangan lupa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, Nabi kata, jikalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala akan hukum mereka, dan jikalau Allah Ta'ala berkehendak,
dia akan mengampuni mereka. Maka sudah tentu kita tak mau Allah Ta'ala hukum kita. Kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Maka caranya ialah kita kena sentiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tunggu yang kata telinga berdesing berdengung tu, kan? Jadi kemudian bila kita berselawat kepada Nabi apabila disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun gelaran Nabi. Jadi kita berselawat kepada Nabi. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, celakalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Jadi kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika kita berdoa, kan, bila kita berdoa kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan doa kita itu akan menjadi doa yang mustajab. Kalau kita di pejabat pun kita tengok kadang-kadang ada di kalangan rakan-rakan kita ni kaki ampu, tukang kipas, bos dan sebagainya sebab dia nak tu, dia nak ni, kan. Itu contoh kita dengan manusia, kan. Kalau kita dengan manusia pun kita percaya kalau kita puji orang tu nanti dia akan suka kepada kita. Jadi sebenarnya yang akan memuliakan kita ialah apabila kita memuji Allah, kan, bukannya memuji manusia dengan tujuan yang tidak baik, yang dengan cara memuji yang melampau-lampau, yang kita kata mengampu tadi. Sebab apa? Sebab bila kita mengampu bos, maka itu akan menghinakan diri kita. Tapi kalau kita memuji Allah, itu akan memuliakan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia, kan. Maka sebab tu apa yang menjadi amalan kita ialah sentiasa menyebut alhamdulillah, memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu doa kita menjadi doa yang mustajab. Sehingga kan dalam hadis Imam Tirmizi, Umar Khattab mengatakan bahawa sesungguhnya dia kata inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa tu dia terhenti, dia terkontang-kanting, duduk tengah-tengah antara langit dengan bumi. Naik ke atas pun tidak, turun ke bumi pun tidak. Dia tak boleh naik. Sehinggalah dibacakan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita semua dah tahulah, kan, bila kita berdoa jangan lupa kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam dalam majlis inilah kan kita banyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga bila kita keluar masuk masjid. Bila kita masuk dalam masjid, kan, kita kata Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kan. Kita kita berdoa bila masuk masjid, mula-mula tu kita selawat kepada Nabi. Contohnya bismillah, kita baca bismillah dulu, in the name of Allah, and the most gracious, the most merciful, kan, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lepas tu kita selawat dekat Nabi, wassalatu wassalam ala rasulillah. Adapun Allahumma salli ala Muhammad, nak masuk masjid ni, kemudian kita baca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik, kan, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah kepada aku pintu rahmatmu. Bila kita nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kan, kemudian kita kata ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau fadlik, kan, kelebihan daripadamu. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat kepada Nabi ketika sembahyang jenazah, kan, ketika takbir yang kedua. Itu antara apa yang kita lakukan. Dan juga ketika kita berada di sisi maqam Nabi, kita juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah contoh-contoh yang saya sebut secara ringkasnya berkenaan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin penting yang ingin kita utarakan pada pagi ini, jikalau kita dengar ada pendapat yang mengatakan bahawa telinga berdesing berdengung itu sekian-sekian, kan, sebab nama kita begitu begini disebut oleh Nabi, jawapannya ya ada, ianya disebut oleh para ulama di dalam kitab mereka, dan itulah juga rumusan yang dibuat oleh Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin, Indonesia. Tetapi itu ada perdebatan, kan, perbahasan di kalangan para ulama.
Ada di kalangan ulama yang menerima pendapat seperti itu dengan alasan-alasan yang saya sebut tadi, dan ada juga ulama yang tidak menerimanya dengan alasan yang saya sebut tadi, kerana authenticity, kesahihan hadis tadi tidak dapat dipertahankan. Jadi pada pendapat saya, berdasarkan kepada perbahasan dan kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, telinga berdesing dan berdengung itu sebenarnya lebih menunjukkan kepada isu-isu kesihatan telinga, kan, dan ia tidak ada kaitan dengan alam roh. Tidak ada kaitan dengan alam roh, bahawa ada berita gembira sampai kepada roh, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama kita di alam roh. Tidak ada kaitan. Jadi sesiapa yang ada seringkali telinga berdesing berdengung tu, kalau boleh jangan cepat untuk shock sendiri, kan, jangan mudah rasa oh aku ni Nabi sebut nama aku di alam roh, sebab kemungkinan yang lebih banyaknya, yang lebih besarnya ialah ada masalah tertentu pada telinga kita. Kalau masalah tu masalah kecil yang boleh diselesaikan sekadar dengan menelan air liur, itu mungkin tidak ada apa-apa. Tetapi kita bimbang kalau itu lebih menunjukkan kepada masalah yang lebih besar. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan ada kerap kali telinga berdesing dan berdengung, lebih baik berjumpa dengan doktor ataupun pakar ENT supaya diperiksa telinga kita tadi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan sahabat-sahabat semua sentiasa sihat walafiat, insya-Allah. Saya kembalikan kepada Puan Moderator, Puan Zainul pada pagi ini kalau ada Q&A, insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz buka soalan ya bagi yang ada sebarang kemusykilan ataupun sebarang persoalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Saya ada sedikit pertanyaan pada Ustaz berhubung dengan telinga berdesing. Biasanya berdesing ini adalah contohnya seperti kita melalui naik bukit ataupun naik gunung. Seperti pergi naik gunung ke Bukit Jerai contoh. Itu sangat berdengering. Kemudian melalui jalan pergi ke Pahang tu naik terowong pun berdesing. Dan waktu itu kita sedang membaca selawat lalu Nabi Muhammad mengingatkan kita. Tapi sekiranya kita melalui gunung, tidak menaiki gunung bukit, walaupun kita berselawat tidak pun rasa berdesing. Sekian, terima kasih. Minta maaf, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okey, ada lagi yang lain? Soalan yang lain? Rasanya setakat itu ada. Ustaz. Assalamualaikum. Saya cuma nak tanya, ada nas tak Ustaz? Sebab selama ni saya dengar kalau berdesing, ada daun apa yang jatuh ke atas kita, yang jatuh tu maksudnya orang tu meninggal, betul ke? Wallahu alam, sebenarnya setakat ini tidak ada nas yang autentik ataupun nas yang boleh dijadikan hujah. Sebab tu saya sebut di awal tadi, memanglah benda tu ada disebut dalam kitab. That's why ada di kalangan kita yang berpendapat sedemikian. Tetapi dalam bidang akademik ataupun dalam ilmu ini, bagus juga kalau kita mengikuti perbahasan-perbahasan di kalangan para ahli akademik dan juga para ilmuwan supaya kita dapat mengambil kefahaman yang tepat, kan. Dan macam yang saya sebut tadilah, soal telinga berdesing, berdengung, ataupun yang tadi kata daun gugur, kemudian itu tanda ajal kita dan sebagainya. Yang lebih pentingnya ialah kita tahu bahawa maut itu adalah ilmu dan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang dapat mengetahui dengan jelas terang tentang ajal ni. Kita tahu, kita dapat gambaran secara samar-samar sahaja. Tapi itu pun kadang-kadang kita lihat kan ilmu Allah Ta'ala ni memang
sangat hebat, sangat dahsyat, sebab ramai juga di kalangan kita yang sakit, bedridden, terlantar atas katil, tapi tak mati pun lagi. Kawan kita yang sihat walafiat, yang boleh ke hulu ke hilir, pergi ke sana ke sini, tiba-tiba meninggal dunia. Itu contoh mudahlah untuk kita tengok rahsia ilmu Allah Ta'ala ni memang kita tak mampu pun untuk membongkarnya. Jadi orang yang sakit dah bertahun-tahun, hidup lagi sekarang. Yang sihat walafiat tu tiba-tiba mati. Maka sebab tu ia menjadi rahsia, dan kita sebagai hamba Allah kena bersedialah sepanjang masa. Jangan seronok sangat buat maksiat, jangan seronok sangat buat dosa kan. Pantang tak ada orang tengok, tak ada isteri tengok, suami tengok, kita nak buat maksiat. Jangan. Sebab kita tak tahu ajal kita tu bila. Jadi kita berkewajipan untuk pastikan supaya sepanjang masa kita get ready. And anytime kalau Allah Ta'ala tarik nyawa kita, kita meninggal dunia, kita sudah bersedia untuk itu. Jadi itu antara hikmah kenapa ajal ini ditentukan dengan cara rahsia, kita tidak dimaklumkan. Jadi soal daun apa nak gugur di mana dan sebagainya, saya percaya bahawa itu tidak bagi manfaat pun untuk kita semua, kecuali sekadar nak seronok dengar cerita itu. Ialah kan kita suka dengar cerita-cerita yang unik, yang pelik-pelik. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Masa kita merasa telinga berdengung tu, ada yang kata kita tiup ke tangan, lepas tu genggam jari-jari, tiup, baca selawat, lepas tu letak di telinga. Saya tak tahulah itu boleh dibuat atau tidak. Baik. Dia macam ni, sebenarnya kita kena bezakan tentang urusan dunia dengan urusan agama. Kan? Kalau agama ini perkara yang ditetapkan oleh Quran dan hadis. Dia ada nas yang umum, ada nas yang khusus. Bukan tak boleh kita berselawat, memang kita dianjurkan untuk berselawat. Dan bila kita sakit dan sebagainya, kita dalam kuliah kita yang lalu saya telah sebut tentang ruqyah, kan, tentang apa dia bacaan, doa, zikir untuk kita baca. Kan, kita boleh baca apa sahaja yang ada dalam Quran yang kita tahu, ataupun istighfar, ataupun selawat, ataupun baca Fatihah. Jadi kita bacalah. Kan? Jadi itu memang dipersetujui oleh para ulama. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau kita nak baca Fatihah ke, kita nak selawat ke, itu silakan. Kemudian soal kita nak baca pada tapak tangan ke, kita nak baca dekat air ke, kita nak buat macam mana nak hilangkan telinga berdesing berdengung itu memerlukan kepada apa yang dipanggil sebagai ilmu yang disebut sebagai tajribiyah, dan benda yang eksperimental. Kita test, kita try, kita buat macam ni, sembuh rupanya. Sebagai contoh, orang lain ikuti, orang lain lakukan juga, dan memang terbukti berkesan. Maka itu boleh kita manfaatkan. Telinga berdengung, mana boleh kita nak duduk dalam keadaan telinga berdengung, kita nak hilangkan. Jadi kalau orang bagi tahu dekat kita dengan cara telan air liur ke, dengan kita cara selawat dan sebagainya, maka kalau terbukti ianya berkesan, maka itu boleh kita amalkan. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengalaman saya naik kapal terbang, lepas tu saya telinga saya berdesing-desing. Lepas tu saya tak hilang. Saya pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat, tak tahu ubat apa, saya makan. Lepas tu dia sekarang tutup hidung, tutup mulut, lepas tu hembuskan keluar cepat, dia kata. Saya buat macam tu Ustaz banyak kali, alhamdulillah dengan izin Allah hilang sampai sekarang. Terima kasih Ustaz. Betul. Teknik tutup hidung, tutup mulut, hembus tu, tuan-tuan perempuan boleh tengok dalam YouTube, banyak tu tips yang macam tu, petua yang macam tu. Sebab tu saya kata tadi, benda-benda yang soal sains perubatan apa semua yang tu kita boleh refer lah kepada orang yang berkeahlian, dan tambah pula sekarang ni senang, kita boleh Google tengok macam-macam petua yang boleh kita amalkan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Setakat itu saja soalannya daripada jemaah. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan, dan alhamdulillah
Jazakallah khair Fadil Ustaz Dr. Ahmad Jalani melalui perkongsian ilmu ini, iaitu telinga berdesing dan apakah tandanya. Dan kita fikirkanlah solusi yang terbaik untuk diri sendiri dan juga mereka yang berdekatan dengan kita agar kesihatan diri dan orang lain sentiasa dalam keadaan yang baik. Dan sama ada telinga berdesing ke berdengung ke atau gejala-gejala lainnya, umat Islam kita ni hendaklah menghadapinya dengan selalu mengingati Allah SWT, dan tidak ada satu kejadian pun yang akan menimpa manusia kecuali atas kehendaknya. Dan oleh kerana itulah dengan berzikir, berselawat adalah sebaik-baik amalan bagi mengingati dan memuji kebesaran Allah SWT. Dan akhir kata semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang ciptakan ilmu serta memberikan kita kefahaman dalam agama ini. Dan akhir kata kita akhirlah dulu Ustaz ya majlis ini, dia kuliah dua ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Jumpa lagi insyaAllah di topik yang lain. Sama-sama. Terima kasih Pak Inon. Sama-sama.